Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung pelajaran kita. Tajuk yang ke-16 iaitu motif, idea dan konsep. Motif, idea dan konsep. Tajuk yang ke-16 di bawah tajuk besar iaitu di bawah bab besar bidang pemikiran seni visual. Hari itu kita belajar tentang bidang pemikiran seni visual, tajuk dan mesej, apa itu yang masukkan dengan tajuk dan mesej dalam karya kita. Kemudian hari ini pemikiran seni visual yang kedua iaitu motif, idea dan konsep. Buka muka surat 164. Apa itu motif, apa itu idea dan apa itu konsep. Pendidikan seni visual tingkatan 1. Baik. Okey, standard kandungan. Pada akhir pelajaran ini, murid dapat menjelaskan tentang definisi motif, definisi idea, definisi konsep, tujuan aplikasi motif, tujuan idea dan tujuan konsep, kaedah pembentukan dan proses perkembangan motif, idea dan konsep. Okey. Kemudian kita pergi yang pertama, definisi. Apakah yang dimaksudkan dengan motif, idea dan konsep? Kita pergi kepada definisi motif, idea dan konsep. Apa itu motif? Okey, secara umumnya kita tahu motif itu adalah tujuan, betul? Apa tujuan awak datang ke sekolah? Apa motif awak datang ke sekolah? Motif itu adalah tujuan. Tapi dalam pemikiran seni visual, motif adalah hal benda. Apa pula hal benda? Hal benda ialah objek pertama ataupun perkara pertama objek sesuatu karya awak. Contoh, awak nak lukis flora ke, fauna ke, harimau ke, pokok ke, maka pokok, harimau, flora, fauna itu adalah hal benda. Yang ini motif yang kita nak dalam karya kita. Dalam karya seni visual, pemikiran seni visual, benda pertama yang kita nak lukis dalam karya kita, kita tak panggil corak, kita tak panggil apa, tapi kita panggil motif. Awak nak lukis motif, bermotifkan apa lukisan kita? Motif ialah hal benda. Yang ini benda pertama yang kita nak lukis tu apa? Okey, kemudian kita pergi kepada idea. Idea ialah buah fikiran yang tercetus hasil daripada kita memerhati sekeliling. Kita nak menghasilkan sesuatu karya, kita mesti ada idea. Macam mana kita dapat idea? Dengan pemerhatian, dengan kita berbincang, contoh. Okey, konsep. Konsep ialah idea yang terbentuk hasil gabungan pelbagai nilai yang dihayati daripada alam sekeliling. Okay, karya kita tu berkonsepkan apa? Berkonsepkan ketenangan dalam sebuah hutan ke, contoh. Hasil daripada idea kita, hasil daripada motif yang kita pilih tu, kita juga perlu pilih konsep macam mana kita punya karya. Okay, kemudian tujuan. Kita pergi kepada tujuan. Tujuan motif. Apa tujuan motif dalam karya kita? Kenapa tujuan sesuatu karya tu ada bermotifkan sesuatu? Motif dalam seni halus dan seni reka dipanggil sebagai hal benda. Okey, dalam seni halus dan seni reka, ia dipanggil sebagai hal benda. Hal benda yang dipilih bertujuan untuk disesuaikan dengan idea dan konsep. Okey, tengok sini. Motif dalam seni halus dipanggil sebagai hal benda. Tengok ni. Hal benda kat sini adalah harimau. Motif dalam seni craft lah. Seni craft ini motif dia apa? Merujuk kepada unsur alam yang dibentuk secara gaya organik ataupun geometri. Okey, gaya organik ataupun gaya geometri. Ini contoh gaya organik. Gaya geometri, awak boleh buka buku muka surat 164. Itu adalah contoh motif yang digunakan dalam seni craft songket. Songket menggunakan gaya songket ni gunakan gaya ini daun, mungkin organik. Ini adalah kain songket. Geometri ni yang bersegi-segi, yang bersudut. Kemudian motif dalam seni craft juga berfungsi sebagai hiasan. Kenapa dia lukis bunga flora kat sini? Kenapa dipanggil kenapa dia lukis? Kalau dekat songket, kenapa dia pilih daun? Untuk apa?
motif itu bermotifkan untuk hiasan nilai estetik, untuk nampak cantik. Okey, motif ialah unsur yang paling asas dalam sesebuah karya. So, kalau tak ada motif, awak dikira sebagai conteng. Tapi kalau awak ada sesuatu gambaran, maka gambaran awak tu dia panggil sebagai motif. Okey, kemudian kita pergi kepada idea. Apa itu idea? Idea ialah tujuan penjanaan idea adalah untuk memudahkan mereka menetapkan objektif, tujuan dan menentukan sesuatu tema dalam penghasilan karya. Kenapa kita nak menjana idea? Untuk memudahkan kita menetapkan objektif atau tujuan kita punya karya ini. Tema apa? Sebab tu pentingnya idea dan kita mengembang macam mana nak mencetuskan idea dengan perbincangan, pemerhatian dan sebagainya. Okey, konsep. Aplikasi konsep pada karya pula memberi gambaran pengkarya pemikiran atau luahan perasaan pengkarya terhadap sesuatu idea yang ingin diketengahkan. Konsep gambaran pengkarya pemikiran atau luahan perasaan pengkarya. Berkonsepkan apa karya tersebut. Kemudian, kaedah pembentukan motif, idea dan konsep digunakan adalah seperti berikut. Okey, kalau tengok buku latihan saya, sebelum kita pergi kepada kaedah, tujuan. Okey, apakah tujuan motif? Motif dalam seni hala dan seni reka untuk disesuaikan dengan idea dan konsep. Motif dalam seni kraft adalah untuk hiasan. Manakala idea adalah memudahkan untuk kita mendapatkan objektif, tujuan dan tema. Dan konsep dapat memberi gambaran pemikiran dan luahan perasaan yang ingin diketengahkan. Jadi kalau awaknya karya tu mengikut konsep yang betul, jadi orang yang tengok karya awak tu dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh pengkarya, apa yang ingin disampaikan oleh pelukis. Okay, kaedah pembentukan idea, motif dan konsep. Macam mana kita nak dapat idea, motif dan konsep? Kaedah dia sama ada. Yang pertama melalui persepsi, yang kedua pemerhatian, ketiga pertimbangan estetik dan analisis, dan yang keempat adalah penerokaan. Ini adalah cara kita nak dapat motif, idea dan konsep. Pembentukan motif, idea dan konsep dalam seni halus, seni reka dan seni kraft boleh menggunakan 4 kaedah tersebut. Kemudian kita pergi kaedah gubahan motif seni kraft diilhamkan menerusi pemerhatian terhadap sekeliling. Okey, contoh tadi kita nak dapatkan idea, kita nak dapatkan motif dan konsep, kita guna teknik yang pertama, kaedah yang pertama iaitu apa? Pemerhatian. Apa ni pemerhatian? Betul tak? Awak nak dapat idea sesuatu lukisan, Ustazah suruh lukis hutan. Awak nak dapat idea hutan macam mana aku nak lukis? So awak memerhatikan hutan-hutan, awak memerhatikan. Okey, contoh kat sini adalah ubahan motif seni kraft diilhamkan menerusi pemerhatian terhadap alam sekeliling yang menjadi sumber inspirasi. Pengkarya nak menghasilkan kraft, nak menghasilkan rekal, nak menghasilkan dinding rumah yang kayu yang bercorak-corak. Dia buat pemerhatian terhadap apa? Terhadap alam sekeliling dengan melihat flora dan fauna. Okay, contoh pertama, memerhatikan flora, maka terhasillah seni kraft berbentuk bunga. Yang kedua, pengkarya memerhatikan fauna haiwan-haiwan, maka terhasillah karya tersebut. Kemudian dengan teknik kaedah geometri, pemerhatian terhadap geometri, maka terhasillah karya macam ni. Dan yang keempat, ini adalah contoh pemerhatian terhadap kosmos dan terhasillah seni kraft tersebut. Okey, kemudian proses perkembangan motif, idea dan konsep boleh menggunakan sumber-sumber seperti nak mengembangkan motif, nak mengembangkan idea dan nak mengembangkan konsep dalam karya kita, kita boleh menggunakan sumber-sumber seperti dapatkan idea dengan perbincangan dengan guru, surfing internet, memerhati dan rujuk buku rujukan.
Okey, ini adalah cara untuk kita mengembangkan motif ataupun idea ataupun konsep dalam karya kita. Okey, hadza faqat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.